Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idlan bin Mazri. Saya merupakan pelajar Sekolah Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan UTM. Tajuk saya pada hari ini ialah kejujuran dalam memerintah. So kita tahu negara kita banyak hasil bumi, kedudukannya strategik, tempat yang menarik populasi rakyat yang semakin ramai. Rakyat pun bijak pandai, pelbagai culture-culture yang ada, agama, bangsa pun hidup dalam harmoni bersama-sama. Kita dapat asimilasi dalam satu negara. Tapi apa yang masalah kita sekarang ialah kenapa kita tertinggal jauh dalam pentadbiran. Kita nak dibandingkan dengan negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Thailand, jauh sangat tinggalkan kita. Ni kenapa? Sebagai contoh kita ambil Singapura yang pentingkan aspek HDI ataupun Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia dalam bahasa Melayunya, sangat mementingkan kebolehan manusia untuk tingkatkan hasil negara mereka. Indonesia pula banyak negara yang datang untuk melabur. Kita dapat lihat Hyundai membuka dia punya kilang-kilang dia di Indonesia daripada Malaysia datang ke Indonesia. Ni sebab pemerintahannya semakin baik dan kita nampak Indonesia ada pembangunan yang pesat seperti terbaru ini, ibu negara baru mereka Nusantara yang bakal dibina di Kepulauan Borneo. Habis tu Malaysia macam mana? Malaysia masih lagi tidak berubah walaupun kita ada pencakar langit yang di-OK. Pencakar langit tertinggi kedua di dunia. Kawasan yang dibangunkan dengan pusat beli belah baru, tapi hakikatnya rakyat hidup dalam kemiskinan. Rakyat hidup di bawah purata gaji terendah. Jadi takkan tak ada penyelesaiannya kan? Jadi kita lihat hasil dalam beberapa penyelidikan, kita dapati Malaysia dah terperangkap dalam lingkungan pendapatan kelas pertengahan sejak 20 tahun yang lalu. Lama tu. Kenapa? Pelbagai banyak antaranya ialah gaji kita yang sama tapi inflasi yang masih meningkat. Pembangunan tidak berganjak, hasil bumi pun yang terus dijual kepada negara-negara luar dan banyak sangat korupsi yang berlaku. Ini semua punca dari hasil kejujuran kita sendiri dalam memerintah. Macam mana kita uruskan negara kita dengan baik. Kalau kita uruskan negara dengan baik, tak adalah kita merasa penderitaan duduk di negara sendiri, bukan? Jadi etika yang kita belajar sebelum ini adalah kejujuran dalam memerintah yang perlu diterapkan dalam semua jenis pemerintahan. Ini kerana pemerintahan yang telus perlu diterapkan dari akar umbi. Jadi apa solusinya kan? Adakah kita selama ni kita buat aduan di saluran betul dapat tangani? Kalau ya, kenapa kita masih takut untuk buat demikian? Kenapa? Adakah kita takut dibunuh? Atau kita takut dimasukkan dalam penjara di bawah Akta Hasutan? Jadi apa solusinya? Kita turun ke jalan, kita buat demonstrasi secara aman. Kita tunjukkan solidariti kepada mereka yang terkesan dengan pemerintahan yang tidak jujur. Tunjukkan mereka siapa yang sepatutnya berkuasa, iaitu rakyat sendiri. Kita jangan risau, kita ada Perlembagaan Persekutuan Perkara 10 dalam kurangan 1 dan kurangan A yang melindungi kita sebagai rakyat Malaysia untuk bebas bercakap, bersuara dan memberikan pandangan. Kalau kita sendiri tak mampu, kita sebagai rakyat Malaysia berusaha mengubah diri sendiri dan masyarakat sekeliling kita untuk jadikan seseorang yang mampu gerakkan negara ke arah lebih baik. Kalau contohnya, kalau kita seseorang cikgu, kita usahalah untuk terapkan sifat kejujuran itu kepada anak-anak bangsa. Kalau kita seorang pegawai polis, janganlah kita ambil dan beri rasuah ataupun beri ancaman kepada rakyat yang sepatutnya kita lindungi. Kalau kita seseorang ibu atau bapa, kita usahalah dan besarkan anak-anak kita dalam nilai-nilai yang baik serta agama yang kuat supaya mereka takut untuk buat perkara-perkara yang merosakkan mereka di masa hadapan. Contohnya dalam kejujuran dalam memerintah. Kita tak ambil rasuah, kita tak buat perkara-perkara yang tidak diingini. So sebagai kesimpulan, bagi siapa yang menonton video ini, saya menyeru kepada anda semua untuk jangan mengalah dengan Malaysia yang semakin rakus dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil dan zalim. Kita sentiasalah kena berusaha untuk lengkapkan diri kita dengan ilmu, pandangan-pandangan orang lain supaya kita terus dapat tingkatkan pemahaman kita dan situasi dalam negara. Seterusnya, kita dapat pimpin negara dengan lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal institusi, rosak sampai ke akar. Kita bukan lagi cakap pasal seorang individu. Dia tengok daripada satu institusi ke satu institusi melindungi satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ini masalah besar.